Saya tidak mau petikaikan semua fakta-fakta yang tadi. Saya hanya persoalkan dua perkara. Satu ialah ini adalah projek swasta. So kerajaan tidak ada kepentingan dalam perkara ini selain daripada rumah ditawarkan supaya mereka tidak lagi duduk sebagai setinggan. Saya harap itu saja. Kedua ialah kenapa dalam isu pengosongan tanah swasta ini kerajaan perlu menggunakan ordinan darurat. Kita tahu ordinan darurat adalah satu undang-undang yang outdated. Kita tidak ada komunis untuk diperang lagi. Tapi kenapa penduduk warga Malaysia yang mempunyai hak sama rata dengan orang lain terpaksa menghadapi undang-undang darurat? Ini adalah satu undang-undang yang represif yang tidak perlu digunakan. Kita harap kerajaan boleh prihatin dan membenarkan mereka berunding dengan cara yang aman supaya kedua-dua pihak dapat menyelesaikan. Itu peringkat dasar yang mati. Ya, sila Menteri. Tuan Yang di-Pertua, mengenai dalam apa yang disoalkan oleh Yang Berhormat Batu. Contohnya apabila beliau mempersoalkan kenapa Dewan Bandar Tepung Kerajaan harus perlu mencampur tangan dalam membersihkan setingan-setingan di tanah swasta. Ini tanggungjawab kita sebagai PBT yang menjalankan aktiviti. Kadang-kadang ada juga pemilik swasta mendapatkan perintah mahkamah, tetapi mengosongkan tapak adalah tanggungjawab PBT. Ini berlaku di seluruh negara, di semua majlis daerah yang bertanggungjawabkan untuk memastikan setingan-setingan ini dibersihkan. Walau bagaimanapun mengenai isu notis darurat ni, Kementerian Wilayah Persekutuan sedang mengkaji apakah langkah-langkah yang positif yang kita boleh mengambil. Walau bagaimanapun saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat daripada Batu, tanggungjawab kita sama untuk memastikan warga kota berada dalam keadaan yang selesa. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Yang seterusnya, isu-isu dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Lembah Pantai, seperti mana saya maklumkan tadi, 20 juta adalah daripada kerajaan pusat, bukan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan. Dia pecahan mereka seperti mana yang saya kata tadi, Kementerian Wilayah Persekutuan cuma 5 juta sahaja. Menteri, Jejantas 1 juta. Ya. Saya tak lupa Jejantas, jangan lupa. Oh. Okey, pecahan yang saya berkata tadi, seperti mana Yang Berhormat dan maklumkan, 20 juta itu bukanlah daripada Kementerian Wilayah tetapi daripada kerajaan pusat yang diluluskan oleh Jemaah Menteri. Okey, isu-isu lain yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lembah Pantai adalah satu mengenai Jejantas. KLCC adalah corporate social responsibility daripada KLCC, tetapi reka bentuk masih setiap pembangunan di seluruh wilayah persekutuan, sama ada di Kuala Lumpur, Labuan ataupun Putrajaya, akan diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Tiada sebarang pembangunan akan dilakukan di seluruh wilayah persekutuan tanpa kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Walau bagaimanapun yang akan diserahkan kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk menyenggara. Itu yang kedua, mengenai kenapa begitu canggih. Kawasan KLCC merupakan satu kawasan yang menarik pelancong asing yang begitu ramai, dan kita perlulah satu jejantas yang cukup canggih. Kita tak boleh pakai lagi secara orang asli. Yang itu penting. Terima kasih, Yang Berhormat. Sikit lagi ya. Terima kasih Di Mana Menteri. Saya tak minta kita pakai sesuatu yang macam orang asli, dan saya rasa tak perlulah kita sebut pasal menghina orang di Sarawak dan Sabah. Saya hanya yang katakan isunya. Saya ada hak cakap. Saya rasa tak elok kita berkata begitu. Saya bukan orang asli, tapi tak ada silapnya. Saya sebut tak ada salah Jejantas. Please, kalau nak sensitif, tolong. Tak ada kena mengena. Saya teruskan Yang Berhormat Di Mana Menteri. Jadi isunya sekarang, dia cakap tentang Jejantas. Ini menghina orang Sabah dan Sarawak. Tidak sama sekali. Yang menghina Yang Berhormat. Sila duduk dan kacau saya. Jangan kacau saya. Jangan jerit. Kalau tak gerti bercakap, diam saja. Ya, habiskan Yang Berhormat. Soalannya Di Mana Menteri, bila bercakap tentang Jejantas ini, bila Menteri sendiri kata bersama Perdana Menteri, kita perlu jangan teruskan dengan pembaziran, perlu berjimat cermat. Jadi saya nampak bila direka, dibentuk dan dijalankan projek yang bernilai 100 juta itu, kalau Petronas one off satu hal, tapi isunya ini merupakan dana rakyat secara tidak langsung daripada khazanah petroleum, dan keduanya justifikasi untuk 70 meter itu tidak boleh terima pakai. Tambahan bila perlu diselenggara oleh DBKL. Maksudnya satu Jejantas
yang punyai kelengkapan yang maha besar, maha istimewa itu akan membawa kos yang amat tinggi kalau berbanding dengan jejantas biasa seperti yang ada di sekitar pantai dalam, Kampung Kerinci dan sebagainya. Jadi saya pohon yang berhormat, kalau boleh teliti, kalaupun dah dibuat, jangan biar lagi berulang, kerana ada impak dan kesannya kepada perbelanjaan di BKL dan rakyat Kuala Lumpur khususnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Bertuan. Dari Pertua, yang pertama saya ingin membetulkan Yang Berhormat, tujuan saya bandingkan jambatan di KLCC dengan kawasan orang asli supaya bagi memahamkan Yang Berhormat perbezaan dia. Tadi niat saya untuk menghina atau memandang rendah terhadap orang asli, saya sendiri bergantung dengan 6,000 pengundi orang asli. Saya yang bina jambatan orang asli. Tujuan saya bagi tahu orang Yang Berhormat supaya membezakan. Yang pentingnya, walaupun kita perlu jimat Yang Berhormat, saya setuju dengan Yang Berhormat, sebagai kerajaan prihatin kita sama ini tanggungjawab bersama. Kita harus menjimat untuk memastikan dana-dana ini digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Tetapi kita juga patut mengikut pembangunan yang pesat selari dengan sekitar kawasan sekitar kita. Itu yang saya maksudkan. Apabila kita bina jambatan berhadapan dengan KLCC yang penuh dengan berpelancong, kita harus pembinaan selari dengan pembangunan kawasan sekitar. Maka ini adalah salah satu. Saya bagi jaminan jambatan-jambatan seperti tidak akan dibina di Sentul Pasar ataupun di Lebah Pantai. Jangan risau. Itu yang penting. Yang terusnya Yang Berhormat mohon senarai laporan kemajuan pelaksanaan. Yang Berhormat, sikit saja saya jelaskan. Boleh. Kalau boleh, boleh. Kalau boleh, jangan ada perbezaan antara pelancong asing dan rakyat kita. Kerana sepatutnya rakyat juga perlu menikmati prasarana yang terbaik. Tapi isu ini, saya rasa gambaran atau perbandingan yang terbaik itu kita buat dengan jejantas yang dibina di kawasan pantai dalam. Maksudnya asal selesa, pejalan kaki boleh guna dan nampak boleh diterima pakai, acceptable, tak perlulah berhawa dingin dan dengan penuh high-tech, memandangkan keadaan ekonomi sedia ada. Jadi saya nak tekankan bab itu. Dan saya fikir kalau kita buat perbandingan, barulah kementerian boleh buat keputusan yang terbaik sejajar dengan keperluan semasa. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, terusnya laporan kemajuan pelaksanaan projek tabung penjangkaran satu Malaysia, di mana hampir 18 kawasan di seluruh wilayah persekutuan telah dikenal pasti. Dan seperti mana Yang Berhormat minta tadi, pertubuhan penduduk Blok 14 Taman Bukit Angkasa, Senggaran sistem pipe, di mana jumlah kos adalah 120,000 daripada tabung TP1 Malaysia, dan sumbangan daripada JMB ataupun MC adalah sebanyak 30,000. Jumlah kos penjangkaran 150,000. Terima kasih Yang Berhormat. Dan Tuan Yang Dipertua, dengan isu-isu ini saya percaya boleh U-turn sebab ada soalan yang tak jawab. Perkara saya ingin tanya ialah rumah panjang di Sentul, penyelesaiannya, dan dua isu lagi, satu pasar malam dan ceramah yang dibenarkan pengaruh politik. Tuan Yang Dipertua, seperti mana kita sedia maklum, kemudahan-kemudahan awam di bawah kerajaan pusat, sama di bawah kerajaan pusat ataupun di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan, kita tidak membenarkan mana-mana parti politik untuk menggunakan. Tetapi kebanyakan permohonan ini diluluskan atas permohonan ataupun atas permintaan daripada persatuan-persatuan amal ataupun NGO-NGO yang sedia ada. Tetapi apabila kita memberi kebenaran kepada NGO, kita tidak ada kuasa untuk menghalang ahli-ahli politik menyertai program seperti ini. So sekiranya ada Yang Berhormat menggunakan persatuan-persatuan amal ataupun NGO-NGO, kita memang tak ada halangan. Yang kedua, mengenai rumah panjang di Sentul, kita Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandar Kuala Lumpur telah mengenal pasti hampir 33 kawasan di berhampiran untuk membina PPR rumah rakyat dalam masa yang terdekat. Dan saya akan syorkan bahawa semua mereka yang tinggal di rumah panjang akan dipindahkan ke rumah-rumah awam dalam masa yang terdekat. Dengan bagi pihak Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembentangan anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua 2010 dan anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan kedua 2010 yang membabitkan tanggungjawab kementerian ini. Terima kasih Tuan Ibu.